Ui. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik. Jadi boleh sebut manusia dan Islam. Boleh sebut manusia dan Islam ni maknanya manusia ni ciptaan Allah Ta'ala yang paling terbaik. Fi ahsan. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ni untuk beribadat pada Allah Ta'ala sebagai firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita perlunya kita kepada ibadat, mentaati, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut kepada kita, Allah Ta'ala menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku ja'ilun, akan menciptakan fil ardi, di muka bumi itu khalifah, di muka bumi khalifah. Maka ulama telah mendefinisikan apakah yang masuk khalifah, antaranya wakil Tuhan, maknanya pentadbir, pengurus di bumi ini. Ini manusia. Maknanya itu kita kata aspek konsep manusia. Manusia ni adalah ciptaan Allah Ta'ala daripada tanah, dan manusia pertama Nabi Adam, dan manusia pertama ini manusia yang bertamadun. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maknanya Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Adam itu dengan nama-nama. Maknanya Allah Ta'ala telah memberi ilmu kepada Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam itu adalah orang yang telah bertamadun. Kerana apa? Ada ilmu. Ilmu ni asas kepada tamadun. Okay, yang kedua Islam. Apabila sebut Islam, maknanya Islam adalah cara hidup, sistem kehidupan, belief system, sistem hidup. Islam. Dan Islam bukan hanya daripada Nabi Muhammad. Islam daripada Nabi Adam sampai kala terakhir semua. Sebab tu banyak ayat Quran ceritakan kepada kita, ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, walakin, akan tetapi dia mengikut agama hanifan, agama yang hanif, lurus, musliman, Islam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi Ibrahim pun agamanya Islam. Para Nabi dulu agamanya Islam, mengikut ajaran yang telah Allah Ta'ala sebut. Dalam Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menyebut bahawa semua para Nabi dan Rasul kerjanya apa? Ani'budullah, mengajak menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan perkara mungkar, taghut, kejahatan, pelampau. Jadi sebenarnya semua Nabi dan Rasul adalah, kita kata, adalah sama dalam arti kata membawa kepada mencintai Allah, mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah. Itu kena clear. Okey, cuma persoalan. Jadi manusia dan Islam, itu persoalannya. Kenapa manusia dan kenapa Islam? Kan? Kenapa kita kata manusia tak payah Islam kot? Kenapa manusia perlu Islam? Secara fitrahnya Allah Ta'ala telah menciptakan manusia ini dengan fitrah tersendiri. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Secara fitrahnya, fitrah maknanya sifat sebenarnya jadi manusia ni dia akan taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini sifat manusia. Tapi ada tak manusia melawan? Ada. Contohnya Stephen Hawking ni pakar matematik dunia. Dulu masa dia nak mati dah, baru ni. Dulu dia ni seorang yang kita kata seorang yang kurang upaya dan bercakap pun pakai komputer, berjalan pun menggunakan kerusi. Tapi dia boleh lah, pakar matematik dunia, Stephen Hawking. Dulu dia mengatakan Tuhan tu ada, tapi 20 tahun kemudian baru-baru ni lah dia kata Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah tidak ada. Kenapa dia mengatakan Tuhan tidak ada? Seolah-olah dia telah mencapai satu
peningkatan ilmu yang hebat mengantasi Tuhan dengan pencapaian dia dalam bidang matematik kadang-kadang. Tapi macam hebat pun akhirnya mati. Kalaulah dia tak percaya kepada Tuhan, sepatutnya dia tak mati dah. Dan manusia mesti percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tu pula mestilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Tak boleh Tuhan yang tak benar. Tuhan yang sebenar-benarnya. Ni kena faham. Alright, sambung sikit. Hakikat manusia. Hakikat manusia ni apa? Secara terminologi, ungkapan manusia disebut di dalam kitab suci Al-Quran yang mengandungi 3 perkataan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut Al-Insan, manusia. Al-Insan. Ataupun dengan erti kata Al-Ins atau An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita dengar Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada nama dalam Quran surah An-Nas. Surah An-Nas surah manusia. Ini Al-Insan, Al-Ins, Al-Unas, An-Nas, Anas, Anasi, Insi. Semua tu mengandungi makna manusia. Manusia dalam arti kata ada hati nurani lah. Sifat kemanusiaan. Yang kedua, Al-Quran mengklasifikasi manusia sebagai bashar. Bashar maknanya menunjukkan asal keturunan. Bashar, manusia lah. Maknanya sebut bashar pun manusia. Ada nama orang dulu dia sebut khairul bashar. Sebaik-baik manusia. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Jadi nama yang kedua diklasifikasikan sebagai bashar. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut dengan istilah Banu Adam ataupun zuriat Adam. Zuriat Adam. Anak cicit Nabi Adam. Kalau sebut bashar, biasanya Allah Ta'ala menerangkan tentang proses kejadian. Maknanya asal manusia itu daripada bapa iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kalau sebut Banu Adam, Allah Ta'ala menceritakan pasal keturunan daripada Nabi Adam, zuriat Nabi Adam, orang bawahnya. Tapi kena sebut bashar, Allah Ta'ala sebut pasal Nabi Adam. Maknanya bashar ni maknanya bapa kepada Abul Bashar, bapa kepada manusia, Nabi Adam lah. Kalau Al-Ins tadi menceritakan pasal manusia itu sendiri. Cerita manusia. Kalau Bani Adam cerita keturunan Nabi Adam, anak cucu Adam, keturunan. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Alright. Kalau kita tengok hakikat perkataan tu secara umum, kata Al-Ins bererti manusia, dan Al-Quran ungkapan yang sama dengan kata insan diungkap sebanyak 331 kali dalam bentuk perkataan yang berbeza. Maknanya perkataan tadi disebut sebanyak lebih kurang 331 dengan ungkapan yang berbeza. Contohnya disebut Al-Insan, banyak 65 tempat dalam Quran. An-Nas ada 241. Al-Ins ada 18. Wa ma khalaqatul jinni wal ins. Ma khalaqatul jin, dan tidak kami menjadikan jin, khalaq ins, dan manusia. Apa tu? Unas pun sama 5 tempat. Anasi 1, insi 1. Jadi semua 331. Perkataan yang Allah Ta'ala nak sebutnya, manusia kena ingat lah. Manusia kena ingat. Tu maksudnya. Alright, hakikat manusia. Pertama, bashar tadi. Yang kata dalam Quran ni maknanya disebut Al-Insan, dipergunakan kata bashar. Selain pada insan digunakan kata bashar. Bashar ni berasal daripada huruf ba, shin dan juga ra yang bererti nampak sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna tersebut terbentuk kata kerja basyara yang bererti gembira, mengembirakan, memperhatikan, mengurus sesuatu. Maknanya mengurus sesuatu dalam arti kata manusia ini sebagai pentadbir. Khairul bashar, sebaik-baik pentadbir, sebaik-baik manusia.
Ada arti kata. Sebab tu perkataan Bashar menunjukkan kepada kita tentang berita yang mengembirakan. Jadi apabila Nabi Adam dilahirkan, dicipta oleh Allah Ta'ala pada tanah, jadi satu benda yang orang kata mengembirakan. Sebab apa? Ada pentadbir kepada bumi. Kan? Ini Bashar lah, kata Bashar. Dan seterusnya istilah Banu Adam atau Zuriat Adam. Istilah Banu Adam, Zuriat Adam merujuk pada pengertian manusia kerana ada kaitan dengan nama Adam yang memberi sejarah dalam konsep manusia bahawa manusia berasal daripada satu sumber yang satu darah, walaupun mereka tersebar dalam pelbagai warna, kulit, ras dan bangsa. Nak ceritanya kita ni sama semua. Sama. Jangan pula ini YB, ini orang kampung, ini businessman, businesswoman, ini kaya sebagainya. Kita sama saja daripada Nabi Adam dan Adam daripada tanah. Jangan kita pernah sombong. Kenapa sombong? Sebab kaya. Kenapa sombong? Harta banyak. Kenapa sombong? Sebab kita paling cantik. Kan? Ni kadang-kadang boleh menyebabkan kita rosak keimanan. Okay, sama sikit lagi. Hakikat kejadian manusia. Manusia diciptakan Allah Ta'ala daripada dua unsur. Yang pertama unsur jasmani. Kejadian manusia dengan beberapa istilah. Antaranya daripada air. Satu daripada air. Iaitu daripada tanah at-turab. Yang kedua daripada air pertama, yang kedua daripada turab, yang ketiga daripada pati tanah. Allah Ta'ala sebut pati tanah. Yang keempat daripada tin, yang liat dan sebati. Maknanya tin ni bukan buat tin. Tanah, tin lah, tanah keras. Tanah yang liat, yang sebati. Yang kelima daripada tanah yang panas dan berbatu. Panas berbatu. Yang keenam daripada tanah yang keras seperti tembikar. Ini tanah apa yang keras? Tanah liat, tanah apa yang keras? Yang ketujuh tanah bumi, bukan daripada planet Marikh ke, daripada matahari, bukan. Dan yang ke-8 menciptakan bentuk rupa yang cantik. Semua orang Allah Ta'ala ingin cantik. Semua kepala duduk atas, telinga kiri kanan, lubang hidung ada dua, mata ada dua, kan? Cantik lah. Ini unsur penciptaan Nabi Adam. Seterusnya unsur penciptaan zuriat Nabi Adam. Janin dalam perut ibu, maknanya kita ni duduk dalam perut mak kita. Yang kedua, pati air yang hina. Ni panggil air mani tu pati air yang hina. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut mencipta berperingkat-peringkat. Embryologi, step by step lah dalam perut tu kan. Memula mudghah dalam bentuk darah. Alaqah, daging. Izamah, tulang belulang. Maknanya dalam erti kata Allah Ta'ala telah ciptakan berperingkat-peringkat. Mula-mula dah sampai umur 30 hari. Seterusnya umur 30 hari lagi masuk 4 bulan. Maka akan ditiupkan roh. Allah Ta'ala tiupkan roh. Maka disitulah budak ni dah start dia mendengar. Baby dalam perut tu, kita dulu dalam perut dah start mendengar. Apa yang mak kita buat, kita semua rakam. Semua kita buat. Semua kita sama buat. Dari segi aspek psikologi, sama. Jadi orang dia 8 bulan sempat nak prepare kan. Kalau jadi-jadi tak ada peringkat-peringkat, terus jadi, macam mana? Yang keempat, menciptakan dalam perut dengan 3 kegelapan. Pertama, gelapnya perut. Yang kedua, gelapnya plasenta. Yang ketiga, gelapnya dalam rahim itu sendiri. Seterusnya, nutfah atau air benih.
Ni Allah Ta'ala sebut Yang keenam air mani. Yang ketujuh alaqah, segumpal darah. Mudghah, segumpal daging. Dan juga tulang. Kalau kita tak ada tulang, agak-agak apa berlaku? Maknanya jadi lintah lah kita agaknya. Tak boleh nak berjalan, tak boleh buat apa dah. Okay, seterusnya daging. Dan satu ciptaan lain dalam bentuk manusia. Kita ni, Allah Ta'ala ciptakan kita, ada ciptaan lain bentuk manusia. Iaitulah dia panggil roh. Roh. Kalau orang tu tak ada roh, dia panggil mayat. Kalau dia ada roh, tak ada bentuk rupa, dia panggil hantu, bukan hantu. Dia panggil alam roh. Kalau ada jasad dengan roh, panggil orang. Kalau tak ada jasad, ada roh saja, kalau orang kita panggil hantu lah. Istilahnya tak ada hantu, roh lah. Kalau jasad ada, roh tak ada, mayat. Dan menyempurnakan penciptaan dalam bentuk rupa manusia. Ini manusia. Allah Ta'ala jadikan cantik lah. Sudah, ada tak kamu minta muka macam tu? Kalau ada beri pilihan, kamu nak muka macam mana? Agak-agak lah. Tak ada Ustaz, terima je. Terima je. Kan? Sebab Allah Ta'ala jadikan dah cantik. Cuma kadang-kadang ada yang dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan bibir dia tebal, dia nipiskan bibirnya. Allah Ta'ala jadikan hidung dia penyek, dia mancungkan hidungnya. Allah Ta'ala jadikan kening dia buang bulu kening. Allah Ta'ala jadikan telinga, dia korek telinga, tukar atas kepala. Macam-macam lah manusia ni. Sebab dia rasa dia lebih hebat pada Allah. Maka dia pun ubah lah. Ubah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dah ciptakan cantik. Siapa yang dalam ni yang tak cantik? Semua tak cantik lah. Okay, siapa yang rasa dia cantik tulis 88 dalam chat tu, dalam chat. Tak dia jawab. Semuanya tak cantik. Sebenarnya walaupun kamu rasa tak cantik, tetapi Allah Ta'ala telah mencantikkan ciptaan tersebut. Itu maksudnya kita kena bersyukur. Bersyukur. Okay. Seterusnya unsur rohani, unsur kedua. Unsur rohani. Tadi unsur jasmani. Unsur jasmani, kita dah sebut ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut. Unsur rohani ni apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kemudian dikirimkan kepada malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh. Malaikat hantar, hembus bagi roh. Dan dia perintahkan untuk mencatat 4 kalimah, iaitulah rezekinya berapa. Berapa rezeki dia? Malaikat tengok dalam Lauhul Mahfuz, rezeki dia 3 bilion. Kan 3 bilion. Okey, 3 bilion. Tulis 3 bilion. Ajalnya bila ajal? Tengok cek-cek, ajalnya ada 100 tahun ni. Ni dah sekarang ni dah 95 contoh kan. Ada 5 tahun lagi. Maknanya tentang ajal. Ajal tempoh lah. Seterusnya tanya tentang amalannya. Macam mana amalan ni? Amalan okey tak? Amalan tak sembahyang subuh. Berapa lama tak sembahyang? Sejak duduk kat KPTM. Kan? Sejak duduk kat KPTM tak sembahyang subuh. Kan? Jadi bagaimanakah amalannya? Amalannya ada syurga. Kan? Mana amalannya? Amalan yang baik. Ataupun kita kata 4 tu rezeki, ajal, bagaimanakah kesudahan dia? Yang keempat dia tanya, apakah dia ni ahli syurga atau ahli neraka? Tengok-tengok dalam Lauhul Mahfuz, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Okey, unsur rohani mempunyai tuntutan atau keperluan yang sesuai dengan tarian kerohanian. Jadi unsur rohani biasanya orang yang kenal rohani saja yang tahu bapak dia.
Bukan. Maknanya orang yang tahu alam rohani saja yang mengenal bagaimana keadaan rohani itu. Agama Islam adalah fitrat Allah. Fitrat Allah atau fitrah semula jadi bagi seorang manusia. Jadi manusia tengok Islam, dia rasa terbaik. Kan dia rasa terbaik. Okay, apakah tuntutan rohani? Pertama, kita mengenal pencipta kita. Kita kena kenal pencipta kita. Yang kedua, beribadat kepada Allah. Bila kita dah kenal, maka kita kena ibadat. Yang ketiga, melakukan perkara yang baik dan menjauhi perkara yang yang mungkar. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan harap yang lain. Dan amanah, ada integriti. Dan menjaga alam sekitar kita. Menjaga alam sekitar. Okay? Alright, kita rehat jap 5 minit. Siapa nak mengetih ke, nak mengopi, dipersilakan. Sekejap, 5 minit, 5 minit.
Okey, semua masuk? Firdaus? Firdaus? Ya Ustaz. Sambung balik. Boleh? Alright, kita sebut tadi unsur kejadian manusia ada dua unsur, unsur fizikal dan juga unsur rohani. Unsur fizikal kita kata tadi, yang mana Allah Ta'ala jadikan manusia itu dengan adanya daripada tanah, daripada air, daripada unsur yang berkaitan lah, berkaitan sama ada kalau sebelum ni daripada tanah, tetapi apabila manusia daripada perut mak kita dalam bentuk yang ada tuntutan tertentulah. Dan begitu juga unsur rohani yang kita kata yang Allah Ta'ala hantar untuk para malaikat yang akan meniupkan dan ditanya tentang 4 perkara, iaitu tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalannya. Tentang amalan ni berkaitan dengan jodohnya, jodoh pertemuan, dan juga dia ni ahli neraka ataupun ahli syurga. Jadi kita semua dah tahu dah. Tapi kita tahu tak kita nak ahli syurga neraka? Kita tak tahu. Maka sebab itulah, sebab kita tak tahu itulah perlu kita sentiasa bertaubat pada Allah, sentiasa kita follow. Walaupun ada orang yang mana hidup dia baik atas dunia, tapi di akhir hayatnya dia mati kafir, keluar Islam pun ada. Ini perlu dijaga. Alright. Dan apakah tuntutan rohani? Iaitulah mengenal pencipta. Itu adalah basic. Kita kena kenal Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Kita kena belajar. Guru. Kita mengenali. Kena tahu pencipta kita. Secara logiknya, takkanlah alam yang cantik ini, dengan sistem ni, yang terbaru besok ni katanya, asteroid yang terbesar, Burj Khalifa akan melalui merentasi bumi. Bayangkan kalaulah alam ini tidak diciptakan oleh Tuhan, tak teratur sistemnya, maknanya ada satu benda yang pelik, kan? Tapi elok je alam ni selamat, bumi ni selamat. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan alam ini. Kita kena kenal pencipta kita. Jadi kena kenal, dan apabila kita kenal, kita kena melakukan ibadat. Sembahyang 5 waktu kena jaga, kan? Kalau lelaki berjemaah lah kat rumah, ajak adik. Lepas tu kita jangan membohong. Kita kena jujur. Kita kena belajar betul-betul. Ni tidak belajar main-main, tak boleh. Ni kena ibadat. Ibadat ni bukan hanya sembahyang saja. Termasuklah belajar online daripada rumah, itu pun anggap ibadat. Dan melakukan perkara yang baik, dalam arti kata, kita sentiasa upgrade diri kita. Ni ustaz buat kuliah dalam FB pun tak nak dengar. Dengar lah. Kalau tak dengar pun share lah, kan. Ni Firdaus sampai sekarang tak ada like FB ustaz. Firdaus dah like FB ustaz, Firdaus? Ada Ustaz. Tapi tak dengar kan setakat ni, kan? Ada dengar kan? Ada dengar lah kuliah tu? Dengar. Okay. Ustaz punya YouTube dah like belum, Firdaus? Dah subscribe belum? Dah daripada 2 sem lepas ni. Tapi tak perlu, kan? Ustaz punya lah bercakap seorang dalam dunia maya, tak ada orang dengar. Maknanya melakukan yang baik ni, maknanya kita kena follow lah. Kan? Macam Firdaus kan, dah 2 sem ikut Ustaz. Jadi Firdaus ni dia boleh follow Ustaz. Tak tahulah betul ke tidak dia follow tu. Tak tahulah dia ingat follow betul ke. Dan menjauhkan kemungkaran. Kita janganlah asyik main game je. Kan? Ni sekarang ni keluar PS5. Game macam-macam. Bukan tak boleh main-main lah. Tapi janganlah sampai kecanduan game. Apa beza kecanduan game dengan orang masalah game? Banyak beza tu. Ni sangat penting. Kenapa? Sebab kita kata apabila benda mungkar ni kita ikut, menyebabkan nuktatun sauda. Hati kita akan ada titik hitam. Jadi kita berat nak lakukan kebaikan. Dengan kuliah pun mengantuk. Bila nak habis, baru pagi-pagi dah, kan? Ini kita jaga. Dan mesti ikhlas. Ikhlas ni bukannya mes yang kita pakai tu. Itu ikhlas. Ni ikhlas. Maknanya tidak mengharap apa-apa balasan, tapi mengharapkan keredaan Allah. Dan mestilah amanah, ada integriti, dan menjaga alam sekitar. Ini tidak buang sampah terkatik dalam kenderaan. Ini sangat penting. Unsur rohani sangat penting untuk kita upgradekan. Agak-agak lepas ni, macam mana? Okay. Daripada
daripada 7 itu, 7 markah, berapa yang boleh kamu beri nilai dekat tuntutan rohani? Daripada 7, sama ada 77 ataupun 67, 57, 37 atau 1, 0.7. Tolong jawab sikit dalam chat tu. Faham tak soalan Ustaz? Daripada tuntutan rohani yang ditulis tu ada 7 tu, berapakah yang kamu telah melaksanakannya? 7/7 ke? 6/7 ke? 8/7 ke? Fidos. Tulis dalam chat. Nah, petujuh Fidos kata. Ustaz, kalau jawab tak jatuh riak tu. Kalau jatuh riak biasa masuk neraka terus tu. Ini kan tengah belajar. Apabila jatuh riak, ubah je lah. Janganlah riak. Tengah belajar. Kecuali lah tengah-tengah tak belajar, expose sana, posting sini, masuk FB sana, tujuan riak. Tak boleh lah. Ini kan tengah belajar, kita boleh je. Interaktif. Nur Ain Fatini 6/7. Yang satu lagi tu kat mana? Ini selalu buang sampah kat jalan ni. Alright. Itu unsur rohani Sambung sikit lagi. Okey, apakah keistimewaan manusia dan tanggungjawabnya? Pertama, mengabdikan diri kepada Allah. Allah menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Maknanya Allah sebut manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Cuma kena faham, ibadat konsep dia terlalu luas. Ada yang bersifat ibadat umum dan ada ibadat khusus. Ibadat umum maknanya semua yang kita lakukan pekerjaan kerana Allah dan masa yang sama tidak meninggalkan yang wajib, maka dia dianggap ibadat. Buat kerana Allah, tidak meninggalkan yang wajib, tidak bertentangan dengan syariat. Ada 3 syarat ni. Baru dia anggap ibadat. Kan? Contohnya kita belajar, dia anggap ibadat. Kita puasa, dia anggap ibadat. Macam itulah. Jadi tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Mengabdikan diri kepada Allah. Ini tujuan. Ada tak orang yang tujuan hidup dia bukan itu? Ada. Tujuan hidup dia untuk makannya. Tujuan hidup dia untuk kaya. Tujuan hidup dia untuk melepak-lepak. Tujuan hidup dia senang-senang. Tujuan hidup dia baring atas katil tengah belajar dengan kuliah ustaz contoh. Kan? Tujuan hidup dia untuk berpoya-poya. Ada. Nanti di akhirat nanti hilanglah kepoya-poyaan, akan dimasukkan azab oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, keistimewaan manusia tanggungjawabnya apa? Sebagai khalifah. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka bertanya, yakni malaikat bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan dan berkata,
jadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah dalam berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Dalam ayat ini menunjukkan bukan malaikat protes. Cuma malaikat nak tanya, apa hikmahnya Allah Ta'ala nak jadikan manusia, makhluk di bumi itu sebagai khalifah, apa hikmahnya? Sedangkan malaikat sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka disebut sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Nak ceritanya bagaimana manusia itu dalam keadaan tak tahu. Malaikat pun tak tahu apa hikmahnya. Sehingga Allah Ta'ala kata, tapi apabila dapat tahu Nabi Muhammad lebih tinggi darjat daripada malaikat, barulah manusia tahu. Rupanya ada di sana manusia yang hebat. Sehingga ketika mana Jibril kata, wah ya Muhammad, kau naiklah ke atas terus. Kenapa? Ya, aku tak boleh naik atas. Pasal kalau aku naik atas, bakar hancur. Itu kita kata malaikat pun tak boleh terus berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala direct. Itu ketika Isra' wal Mi'raj. Okay, yang ketiga. Manusia ini sebaik-baik penciptaan yang terbaik. Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebagai penciptaan tertinggi dan terbaik. Dari segi apa? Dari segi wajah, dari segi akal. Ulama mengatakan tinggi terbaik itu sebab ada akal. Andai kata manusia itu tidak ada akal, maka manusia telah kembali seburuk-buruk darjat. Allah Ta'ala menyebut, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ kami akan manusia ke dalam neraka jahanam. Akan dimasukkan manusia ke dalam neraka jahanam di kalangan siapa? Jin dan manusia. Disebabkan apa? Mereka ada hati, hati tak boleh fikir. Mereka ada mata, mata tak boleh melihat kebenaran. Mereka ada telinga, telinga tak nampak pendengaran yang baik. Bahkan mereka ini seperti binatang. Ulaika kal an'am, binatang melata. Baluhum adal, bahkan lebih teruk binatang. Kenapa? Binatang teruk. Binatang kalau dia liwat, binatang kalau dia bergaduh, bertumbuk, binatang kalau dia memang binatang lah. Sebab tak ada akal. Manusia kalau dia bertumbuk, manusia kalau dia ubah wajah, manusia kalau tukar jantina, manusia itu kan manusia telah ada akal. Kenapa perlu ikut cara yang tak sepatutnya? Itu maksudnya. Maka sini sebut manusia itu Allah Ta'ala jadikan terbaik. Manusia terbaik. Tapi manusia tak ingat yang terbaik tu. Dia kata dia rasa baik lagi lah. Dia tukar alis matanya. Dia letak telinga, dia letak hidungnya dengan anting-anting ke hidung. Satu masa tu ustaz, ada seorang pelajar ustaz, dia letak anting-anting. Ustaz tanya dia, kenapa ni sampai ada dekat hidung ni letak anting-anting? Ustaz, ini baru satu ustaz. Mak saya ada 4 dekat hidung ustaz. Jadi pening pula ustaz. Dia kata mak dia ada 4 anting-anting dekat hidung. Ustaz kata, eloklah nanti kamu naik pangkat mungkin tinggi sikit lah daripada mak tu. Bagi 5 terus. Okey, yang keempat, manusia dimuliakan dan istimewa Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala menyebut surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan.
Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari bentuk-bentuk yang baik. Dan kami beri lebihkan mereka selebihnya di atas makhluk yang lain yang telah kami berikan. Pertama, Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala berikan manusia itu kemudahan. Menguasai air, menguasai laut. Maknanya mudahkan kenderaan kita. Dan berikan rezeki yang baik. Allah Ta'ala bagi yang baik-baik je. Dan Allah Ta'ala lebihkan dengan makhluk lain untuk apa? Allah bagi manusia akal, yang mana akal tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Tapi manusia dapat akal. Tapi biasanya akal, tetapi kalau tidak digunakan secara terbaik, jadilah manusia tadi terburuk seperti binatang. Kal an'am yang kita sebut tadi. Alright. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah, apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Apakah yang dimaksudkan khalifah? Khalifah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab, khalafa berarti ganti. Kita ganti. Sebab itu dipanggil ganti ni. Kenapa? Sebab itu ada pandangan mengatakan Nabi Adam manusia ni, Nabi Adam ni adalah Adam yang ke-1000. Ada pandangan. Sebab apa? Ganti. Mana kat muka bumi ni ada pengganti. Kan? Sebab itu pengganti. Kenapa? Adam yang pertama Allah Ta'ala ciptakan lalu dimusnahkan. Alam kedua dihidupkan lalu dimusnahkan. Sampailah Adam yang ke-1000. Kenapa ada Adam yang ke-1000? Sebab Nabi Adam yang Nabi keturunan kita Nabi Adam ni adalah lebih kurang dalam 15,000 tahun dulu je. Tapi kalau kita tengok dalam bidang sejarah, maknanya Nabi Adam ini ataupun manusia ni ada jutaan tahun. Kita jumpa tulang-tulang belulang. Perak men saja berapa puluh ribu tahun. Kan? Tapi kajian menunjukkan Nabi Adam, Nabi Musa apa semua sampai ke sini tak sampai 100,000 tahun lah dikatakan perkiraan manusia. 15,000 ke 20,000 tahun. Ini menunjukkan apabila sebut ganti khalifah ni seolah-olah dah ada sebelum ni makhluk yang mendiami bumi ini telah ada. Tapi tak tahulah siapa. Ada orang kata dinosaur kot. Kan? Macam itulah. Iaitulah seorang yang menggantikan seorang lain dengan melaksanakan sama ada bersama-sama dengan orang yang digantikan atau melaksanakannya ketika ketiadaan. Cuma ada ganti. Ia termasuk menggantikan orang yang tiada. Kita ganti orang tiada. Menggantikan orang yang telah mati, lahir balik semula. Gantikan orang yang telah matilah, lahir balik semula. Menggantikan tempat orang yang tidak mampu menguruskan. Yelah, kalau orang tu dah tak mampu, kita gantikanlah. Menggantikan tempat seorang sebagai memuliakan, kita gantikan tempat yang memuliakan. Itu kita kata gantilah. Maksud khalifah menurut istilah, maksud khalifah dari istilah ni adalah generasi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus, memakmurkan muka bumi dengan menjalankan syariatnya. Sama ada di peringkat pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Itu maksudnya khalifah. Jadi apakah asas tanggungjawab manusia? Apa asasnya? Yang mana manusia banyak kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan jika dibandingkan secara umum dengan makhluk lain seperti alam, benda, tumbuhan, haiwan, jin, para malaikat. Antara kelebihan manusia, keseimbangan kejadian. Manusia ni seimbang. Aspek rohani, jasmani seimbang. Yang kedua, manusia diberikan akal untuk berfikir. Itu paling besar lah. Andai kata tak ada akal, kita tak boleh beza antara kek dengan tai. Tak ada beza tu. Kan? Tapi sebab ada akal boleh beza. Orang ni tai, orang ni kek. Boleh beza. Yang ketiga, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia ni ada ilmu. Diberikan oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang mana ilmu boleh dapat dengan belajar. Ilmu boleh dapat dengan buat R&D, Research and Development. Ilmu boleh dapat kita dengan experience, pengalaman.
Dan ilmu boleh dapat dengan bertanya. Ada berapa banyak ilmu kita boleh dapat, Firdaus? Banyak Ustaz. Okay. Boleh Ustaz tak dengar. Firdaus tak dengar. Ilmu, Allah Ta'ala bagi kita ilmu melalui berbagai cara. Antaranya dengan cara belajar. Antara kita dapat ilmu dengan cara pengalaman. Antara kita dapat ilmu dengan cara bertanya. Antara kita dapat ilmu dengan buat research and development. Antara kita dapat ilmu mencuri ilmu. Boleh curi ilmu tak? Ilmu. Ilmu berbeza dengan amal. Ilmu berbeza dengan faham. Ilmu maknanya memberi bedah. Tapi kalau maklumat dia hanya sekadar maklumat, informasi, tapi tak terkesan kepada dia. Okey. Jadi asas tanggungjawab manusia ni jadi khalifah, keseimbangan hidup, manusia akal fikiran, itu antara basic dah. Kita boleh tengok. Okey. Apakah keseimbangan kejadian? Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Oleh itu, manusia telah diberikan oleh Allah dengan pelbagai kelebihan untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah. Mana Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baik supaya kita boleh takbir, boleh urus alam ini dengan cara terbaik. Yang kedua, anugerah akal fikiran. Manusia menggunakan akalnya untuk membina tamadun dan mengorak langkah kemajuan untuk hidup lebih selesa dan bertambah maju. Ini manusia. Maknanya dengan akal fikiran, kalau dulu kita tak boleh nak buat mesin, tak boleh nak buat Zoom, tak boleh nak pakai handphone. Kalau dulu kita tak boleh nak berjalan, naik kenderaan, naik kapal sebagainya. Tapi hari ini kita dah boleh. Akan datang mungkin pakai hologram. Ustaz bagi kuliah ni terus dekat depan kamu ada gambar ustaz tengah bercakap, tengah berdiri, tengah hologram. Bila nak dapat tu? Kalau ada student nak buat lah hologram ni. Mungkin modal bermula mungkin mahal, tapi lama-lama semua orang dah pakai, okey. Jadi ni sebenar ke hologram pun kita tak nampak. Sebab apa? Teknologi. Manusia menggunakan akalnya membina tamadun dan mengerak langkah kemajuan untuk hidup lebih selesa dan bertambah maju. Cara hidup, pemakanan, tempat tinggal, suasana masyarakat dan segala bentuk perkara berkaitan dengan manusia sentiasa berubah, tidak seperti makhluk yang lain. Kalau batu macam tu je lah batu. Tak berubah dia. Mereka orang ubah dia lah. Yang ketiga, memiliki ilmu pengetahuan. Dengan kejadian dan kelebihan diri yang dianugerahkan Allah serta sumber yang dikawalnya, manusia sepatutnya menanggani pelbagai perkara menggunakan kaedah berdasarkan ilmu. Apa juga masalah, kita kena rujuk ilmu. Sebab tu nama Ustaz Ilmi. Ilmu yang dituntut bukanlah semata-mata merupakan maklumat dan kefahaman yang berkaitan satu perkara, malah hendaklah diguna pakai untuk mencerminkan kewajaran manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab terhadap dunia dan Allah yang menciptakan. Ini kena faham. Maknanya ilmu tu bukannya sekadar maklumat, tapi dia kena amal. Sebab tu ada pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasajari bila sabari. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tidak berbuah. Panduan akal dan wahyu merupakan proses penting penjamin keaslian benarnya ilmu yang dimiliki. Jadi kalau akal saja tu yang jadi gila tu.
ataupun ilmu saja akal tak ada, tak boleh masuk. Dia mesti akal dengan ilmu, barulah dia ada energetik. Ada energi lah, ada power lah. Macam tu Okey, manusia sebagai hamba Allah. Tadi manusia sebagai khalifah. Allah menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Berdasarkan ayat ini, manusia merupakan hamba. Kena ingat, kita ni ada hamba. Jangan rasa pula Tuhan. Kita ni hamba. Justru seorang hamba hendaklah tunduk dan taat kepadanya seperti dalam beribadat, berzikir serta menunaikan kewajipan yang telah disyariatkan ke atasnya. Bahkan seorang hamba dia tidak memiliki dirinya. Kita tak ada apa, diri tangan kita pun kita tak ada apa. Tenaganya atau hartanya semua merupakan milik Allah. Dalam lagu, mana milik kita, kan dalam lagu tu kan. Ini menunjukkan apa? Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Jangan perasan pula, ini tangan saya suka hatilah Ustaz, nak buat apa tangan saya ni. Ni rambut saya Ustaz, suka hati apalah saya nak buat apa dengan rambut saya. Tak boleh. Ikut rule of law lah. Itu kaedah dia. Alright. Dan manusia sebagai hamba Allah, penyerahan diri kepada Allah meliputi dalam aspek akidah. Mana aspek akidah apa? Kepercayaan, keyakinan. Dia kena Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang sempurna. Terutamanya kita mengikut dengan sifat 20-nya kan. Banyak lagi sifat Allah Ta'ala, beribu, 3,000. Ada kajian kata 3,000 sifat Allah Ta'ala. Tapi yang kita kata wajib ketahui 20 pun jadilah. Jadi berakidah, keyakinan, kepercayaan, termasuklah keimanan kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qadar. Itu akidah. Yang kedua, dalam ibadat menyerahkan diri. Allah Ta'ala sembahyang subuh kata 2 rakaat. Allah Ta'ala kata sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyanglah 2 rakaat subuh. Allah Ta'ala kata sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat. Allah Ta'ala kata sembahyanglah berjemaah. Sembahyanglah berjemaah. Kena ikutlah penyerahan diri pada Allah. Yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Akhlak ni maknanya tingkah laku, budi pekerti, budi budaya, budi campur daya. Jadi akhlak ni perkara yang mendalam, tertanam, keluar spontaneous, secara spontan, secara spontaneous, tanpa direkayasa. Ini Imam Ghazali katalah, atau akhlak. Seterusnya syariat adalah undang-undang. Mana kita patuh pada undang-undang Allah. Allah Ta'ala kata engkau laksanakanlah syariat Islam, kena laksanakan. Allah Ta'ala kata melakukanlah kebaikan secara adil, buatlah keadilan. Syariat ni mana undang-undang peraturan telah ditentukan. Right, apa dia akidah syariat? Tengok sikit. Akidah menurut istilah terminologi, akidah ni berarti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun, sama ada dari segi dalam atau dari luar seseorang. Dan akidah Islam menjelaskan konsep rukun iman, iaitu beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar, iaitu takdir baik dan takdir buruk daripada Allah Ta'ala. Itu kena keyakinan kena ada. Yang kedua sebagai ibadat, menurut syarak terminologi ibadat mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Apa dia? Ibadat adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan dan lisan para rasul of law yang telah ditentukan oleh Nabi berdasarkan arahan Allah Ta'ala. Ibadat adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah tingkatan tunduk yang paling tinggi disertakan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Mana ibadat ni mana kita ketundukan dan kecintaan. Akhlak apa? Sifat, tingkah laku, kepribadian
yang membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan prinsip yang ditentukan oleh Allah. Dan syariat pula hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan buat hamba-Nya untuk diikuti dan hubungi mereka sesama manusia. Jadi ada dalamnya muamalat, munakahat. Muamalat ni dalam urusan jual beli, urusan berkaitan gadaian, berkaitan dengan jenayah. Saja. Jadi itulah sebut sedikit tentang kita perbincangan. Alright, Firdaus. Offkan rekod tu. Firdaus.